Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah semua murid tahun 4 kita akan sambung kepada pengajian kita yang seterusnya berkenaan dengan tajuk qalqalah, iaitu berkenaan dengan bahagian-bahagian qalqalah. Ustaz pernah sebut dalam kelas sebelum ini bahawa qalqalah ada 3 bahagian, iaitu yang pertama sekali qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Jadi hari ini kita akan tengok dahulu yang pertama, iaitu qalqalah sughra. Sila lihat buku teks tajwid muka surat 33. Baiklah. Pertama sekali kita akan lihat kepada tajuk itu sendiri, iaitu qalqalah sughra. Jadi sughra tu apa maksud dia? Sughra di sini membawa maksud kecil. Contoh awak kata as-sayyaratu saghiratun. Kereta itu kecil. Sughra ini bermaksud kecil. Okey. Sekarang kita tengok pula apakah pengertian qalqalah sughra. Apakah maksud qalqalah yang kecil? Okey. Qalqalah sughra ialah apabila huruf-huruf qalqalah yang 5 tu, qutbun jaddin ataupun baju dah qata, ba, jim, dal, qaf, ta, itu mati. Okey, kelima-lima huruf itu mati dan berada di tengah kalimah. Dia mati dan dia juga berada di mana? Berada di tengah-tengah kalimah. Sebagai contoh, yang dalam buku teks ni ada 3 misal. 3 misal yang mana huruf qalqalah berada di tengah-tengah kalimah. Yang pertama, wa yaqta'un. Dekat mana? Dekat huruf qaf. Huruf qaf ini tanda mati, betul tak? Dan dia berada di tengah kalimah. Jadi kat sini adalah qalqalah sughra. Wa yaqta'un. Okey, contoh kedua, huruf ba. Ba di sini berbaris mati dan berada di tengah-tengah kalimah. Wa yabsutu. Wa yabsutu. Okey, nak baca sad ke nak baca sin ni? Ini ilmu tambahan untuk awak. Kita baca sin kerana sin berada di atas. Kalau sin tu berada di bawah sad, kita baca huruf sad. Itu formula dia. Kalau awak nampak lagi dalam Al-Quran tanda seperti ini, ada sin dengan sad, nak baca yang mana? Baca huruf yang berada di atas. Kalau macam ni, wa yabsutu, sin, sebab sin berada di atas. Kalau contoh pada surah lain, nampak sin tu berada di bawah huruf sad, maka di situ kena baca dengan huruf sad. Formula dia tengok yang mana? Yang atas. Itu ilmu tambahan untuk awak. Okey, itu dekat sini wa yabsutu, huruf sin, huruf qalqalah dia ialah huruf ba, sebab dia mati dan dia berada di tengah-tengah kalimah. Dan yang ketiga, misal ketiga, yadkhulun. Huruf apa? Huruf dal. Dal sini bertanda mati dan berada di tengah-tengah kalimah. So itu formula dia. Apabila salah satu daripada 5 huruf qalqalah ini berada di tengah-tengah kalimah dan bertanda mati, bertanda sukun, maka hukumnya adalah qalqalah sughra, qalqalah yang kecil sahaja. Okey, macam mana cara bacaan dia? Okey, cara bacaan kita tengok kat sini. Cara bacaan qalqalah sughra. Cara bacaan qalqalah sughra hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan kadar yang sederhana kuat. Kita kena lantunkan huruf tersebut dengan kadar sederhana kuat. Bila nak jawab soalan, jangan lupa untuk letak perkataan sederhana. Kalau awak lupa tulis perkataan sederhana, jawapan itu akan salah. Sederhana kena ada sebab nama dia sughra. So contoh pada misal-misal tadi, Ustaz ambil contoh yang pertama lah kan. Contoh yang pertama, wa yaqta'un. Yaq.
Kena ada lantunan ni. Yaqa itu nama dia lantunan. Tapi jangan kuat sangat. Sederhana sahaja. Wa yaqta'un. Wa yaqta'un. Nampak tak? Sebab apa? Qalqalah sughra, sebab huruf qaf itu berada di tengah-tengah kalimah dan bertanda mati. InsyaAllah setakat ni boleh faham ya, qalqalah sughra. Kita masuk kepada qalqalah yang kedua. Kalau dekat sini, okay, kita tengok dulu misal-misal hukum qalqalah sughra. Ustaz tunjuk satu persatu dan cuba awak ikut bersama-sama di rumah. Okay, yang pertama huruf qaf. Contohnya iqra. Iqra. Okay, yang kedua huruf ta. Contohnya yatma'un. Yatma'un. Ada lantunan di situ. Seterusnya huruf ba. Ibrahim. Ibrahim. Seterusnya huruf jim. Yaj'alun. 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 Dan terakhir sekali huruf dal. Yad'un. Nampak tak kat sini macam mana cara bacaan dia? Cara bacaan dia hendaklah dilantunkan secara sederhana, kuat pada huruf-huruf qalqalah tersebut. Seterusnya kita lihat muka surat yang ke-35, iaitu qalqalah yang kedua. Tadi qalqalah pertama nama dia sughra. Seterusnya qalqalah yang kedua, apakah nama dia? Okey, nama qalqalah yang kedua nama dia qalqalah kubra. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Okey, kubra datang daripada perkataan kabirun. Kabirun apa dia? Besar. Contohnya, awak nak kata rumah besar, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Okey. Qalqalah yang kedua ni kena besar nama dia. Okey, pengertian dia apa? Pengertian qalqalah kubra. Qalqalah kubra ialah apabila huruf-huruf qalqalah, yang 5 tadi tu, qaf, ta, ba, jim, dal, dimatikan di akhir kalimah kerana waqaf. Okey, huruf yang 5 tadi tu dimatikan di akhir kalimah kerana apa? Kerana waqaf, kerana berhenti. Contohnya pada surah Al-Ikhlas, di sini kita boleh lihat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nampak tak dekat mana qalqalah kubra? Untuk ayat pertama dekat perkataan ahad. Sebab apa? Huruf dal berada di akhir kalimah dan dia dimatikan kerana waqaf, kerana berhenti. Begitu juga untuk ayat yang kedua pada perkataan as-samad. Kerana huruf dal di situ, dal salah satu huruf qalqalah, dimatikan di akhir kalimah kerana waqaf, kerana berhenti. So kalau tadi qalqalah sughra, dia berada di tengah-tengah kalimah. Tetapi kalau qalqalah kubra, dia berada di akhir kalimah. Itu perbezaan yang ketara yang ada pada qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Itu cara awak nak bezakan kedua-dua jenis qalqalah ini. Okey, seterusnya cara bacaan qalqalah kubra. Cara bacaan qalqalah kubra hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan kuat. Sama juga kena lantun macam tadi, kena lantun juga. Bezanya apa? Bezanya kalau qalqalah sughra lantunannya sederhana kuat. Tetapi kalau untuk qalqalah kubra dengan kuat sahaja. Dengan kuat. Bermakna mana lagi kuat? Qalqalah kubra ini lantunan dia perlu lebih kuat daripada qalqalah sughra.
Contohnya apa? Kita tengok misal-misal ini. Yang pertama, misal untuk huruf qaf, iaitu falaq. Falaq. Lantunan tu perlu lebih kuat berbanding qalqalah sughra. Okey, contoh kedua, bil qist. Okey, yang keempat huruf, yang ketiga huruf ba. Takzib. Takzib. Huruf seterusnya huruf jim, al-buruj. Al-buruj. Dan yang terakhir sekali huruf dal, wasamud. Wasamud. Nampak tak? Ada lantunan pada mana? Pada akhir bacaan, pada akhir kalimah-kalimah ini. Kerana di hujungnya itu adalah huruf qalqalah yang dimatikan. Okey, boleh nampak tak beza sekarang ni? Dan kita akan bergerak terus kepada qalqalah yang terakhir sekali, iaitu qalqalah akbar. Yang pertama tadi sughra, yang kedua kubra, dan yang ketiga sekali akbar. Kita tengok terlebih dahulu pengertian dia. Okey. Qalqalah akbar ialah apabila huruf-huruf qalqalah yang bertasydid. Ini kena penting sangat-sangat ni. Bertasydid. Jangan tertinggal poin tu. Dimatikan di akhir kalimah kerana waqaf. Ustaz ulang, qalqalah akbar tu apa? Qalqalah akbar ialah apabila huruf-huruf qalqalah yang bertasydid dimatikan di akhir kalimah kerana waqaf. Dia sama macam kubra. Kubra tadi pun dimatikan di akhir kalimah. Apa beza qalqalah akbar dengan qalqalah kubra yang kita baca tadi? Beza dia dekat ni, yang Ustaz garis ni. Bertasydid. Kalau qalqalah akbar mesti bertasydid, bermakna ada tanda syaddah pada huruf qalqalah tersebut dan dia berada di akhir kalimah. Nampak tak beza dia? Beza dia dekat tasydid. Kalau qalqalah kubra tadi dia berada di akhir kalimah tapi dia tak ada tasydid. Dan contohnya qul huwallahu ahad. Kita tengok tadi dekat dal tu tak ada tanda tasydid. Tetapi kalau kita tengok di sini pada misal qalqalah akbar, contohnya pada surah Al-Lahab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak tak? Dekat mana? Dekat huruf ba, wa tab. Perlu ada lantunan yang lebih kuat daripada lantunan kubra tadi, sebab nama dia akbar. So lantunan dia kena lagi kuat. Watab. Watab. Kena ada delay sikit pada lantunan tu. Tak boleh baca watab. Macam tu memang salah. Kena watab. Watab. Kenapa ada lambat macam tu? Sebab lantunan itu lantunan yang kuat. Sebab nama dia qalqalah akbar. Tu beza dia. So beza dia dengan kubra, apa beza dia Ustaz? Beza dia adalah lantunan untuk qalqalah akbar lebih kuat berbanding lantunan untuk qalqalah kubra. Itu beza dia. Okey. Boleh faham ya? Buktinya mana? Kita tengok cara bacaan qalqalah akbar. So cara bacaan qalqalah akbar hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan lebih kuat. Kalau kubra tadi dia kata dengan kuat, tetapi yang ni ditulis dengan lebih kuat. Maksudnya kena kuat lebih daripada qalqalah kubra tadi. So berbanding Okey, kejap. Berbanding ketika menyebut bacaan qalqalah kubra, lebih kuat berbanding qalqalah kubra tadi. Contohnya yang tadi kan, watab. Watab. Kena ada lantunan yang lebih kuat.
Jadi ini adalah 3 jenis ataupun 3 bahagian qalqalah: sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Penting untuk kita faham dan membezakan ketiga-tiga jenis qalqalah ini ketika membaca Al-Quran. Jangan tertukar, yang mana kubra jadi akbar jadi sughra. Jangan tertukar. Cara dia macam mana? Kita faham keadaan dia adalah berbeza. Kalau sughra berada di tengah kalimah, kalau kubra berada di hujung kalimah, kalau akbar berada di hujung kalimah dan bertanda tasydid. Bila kita faham ketiga-tiga keadaan ini, insya-Allah bacaan kita akan bertajwid. Wallahu alam. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.